Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Isnin, 1 hari bulan 2 2021, kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Amradul Ummah, penyakit-penyakit yang melanda umat ini. Penyakit yang sampai ke siri kita ini, yang itulah penyakit yang ke-46, Al-Hasadu Da'ul Jasadi. Penyakit hasad. Hasad adalah penyakit kepada jasad. Bahasa Arab dia Al-Hasad Da'ul Jasad. Hasad tu sejenis penyakit yang menyakitkan jasad. Walaupun dia bersifat dalaman, tetapi kesan dia kepada jasad seorang yang bersifat dengan hasad akan nampak. Dari dia punya tasarrufat, gerak-geri dia, dia punya pemikiran dia, stres dia tinggi, dan macam-macam lagi dia punya kerana bila mari penyakit hasad di dalam jasad. Para jemaah sekalian, penyakit ini satu penyakit yang berbahaya. Virus ini, kalau sesuai kita kata zaman virus ni, virus hasad ini virus yang cepat tersebar dalam masyarakat, dan ia merupakan suatu virus yang boleh dikatakan melarat dan terkena kepada semua orang, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla daripada penyakit ini. Maka penyakit ini berpunca daripada sumber yang besar, iaitulah dha'ful iman bil kabiril muta'al. Lemahnya iman kita dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka kita terlupa. Kita pun terperangkaplah dengan penyakit al-hasad. Maka kejahatan yang timbul daripada sakit hati, dia pergi kepada hasad. Kata di para ulama Islam, dia punya ranking ataupun susunan dia mari daripada penyakit marah. Dulu kita dah bincang tentang marah kan. Ghadab, bila marah dia mari mari sakit hati. Kemudian dia pergi kepada hasad. Bila pergi kepada hasad tu kak, pecah dah. Dia mula mengumpat, dia mula mengintip, dia macam-macam dia punya kerana akan timbul. Itu yang dikatakan amrad al-qulub, penyakit hati. Penyakit hati. Jadi penyakit ini mari daripada ghadab pergi kepada hiq kepada hasad. Marah, sakit hati, berdendam, hasad, dia anak beranak dia. Allahu akbar. Kata di pala penyair, wa azlamu khalqillahi man bata hasidan liman bata fi na'maihi yataqallabu. Allahu akbar. Manusia yang zalim di kalangan makhluk Allah Ta'ala ini, orang yang tidur dalam hati yang penuh dengan sifat dendam, hasad kepada orang yang duduk dalam nikmat yang Allah anugerahkannya, sedang menikmati nikmat tersebut. Orang itu dapat nikmat anugerah yang Tuhan bagi, sama ada anugerah dari sudut kesihatan, dari sudut harta, dari sudut keluarga. Si hasad ni pula, walaupun dia kaya, tapi dia duduk dalam keadaan yang kecewa, tak tenang, stres, sebab duk fikir kawan tu. Ini yang jadi masalah. Maka para jemaah sekalian, kita pergi kepada mahwal hasad. Definisi hasad tu apa benda? Pelbagai ta'rif yang disebut oleh para ulama, tapi dia berkisar kepada satu benda je. Kita cuba dengar beberapa ta'rif. Al-Jurjani contohnya, seorang ulama dalam Al-Jurjani ada kitab dia nama Ta'rifat. Ni pelajar-pelajar ni beli kitab Ta'rifat lil Jurjani. Menarik.
Dia kata hasad itu tamanni zawal ni'mat al-mahsud ila al-hasib. Orang ini bercita-cita, berangan-angan supaya nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang. Kemana? Biar kita dapat. Contohnya orang ni senang, kita nak dia jadi susah, kita senang. Itu dia panggil hasad. Zawalun ni'mah. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din mengatakan hakikat hasad itu syiddatul asa 'alal khairat takulu ninnasil afadil. Syiddatul asah, mana sangat kecewa, sangat rasa terkilan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang baik-baik. Orang ni orang baik, mempunyai kelebihan, tapi si hasad ni dia punya susah hati, dia punya orang panggil sempit dada dia bila tengok orang tu senang. Itu dia panggil hakikat hasad. Kata di Al-Kafawi kata apa? Al-hasad, makna hasad itu iradatu zawali ni'matil ghair. Orang ni nak nikmat yang ada pada orang tu hilang. Itu dia panggil hasad. Dan inilah yang nak kata kita simpulkan bahawa hasad itu duduk satu benda je. Satu benda, apabila kita nak nikmat yang dimiliki oleh orang yang kita tak suka itu hilang, tak kiralah nikmat apa pun, kan? Kalau dia kaya, kita nak suruh harta dia terbakar, kena rompok ke orang. Kalau dia ada isteri cantik, kita nak suruh dia bercerai. Contohnya, ada anak, kita nak suruh anak dia jadi penagih dadah. Jadi yang penting nak suruh hilang dia punya nikmat. Ada harta, ada pangkat, nak suruh jatuh dia punya pangkat. Ada kedudukan, kita nak hilangkan jawatan dia. Maka kesimpulannya, nak suruh hilang jawatan, nak suruh hilang nikmat yang ada pada orang, maka itu nama dia hasad. Ada satu lagi jenis macam hasad. Tanda tuan-tuan, tapi dia bukan hasad. Dalam bahasa Arab kata ghibtah. Ghibtah ni apa dia? Kita tengok orang senang, kita nak jadi macam dia. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata la hasada illa fi snataini. Tak boleh kita nak hasad, nak di sini di mana ghibtah, tak boleh kita nak cuba nak jadi macam orang ini kecuali dua kumpulan. Kumpulan yang saya baca teruslah hadis ini terjemahan. Kumpulan yang pertama, orang yang Allah anugerahkan kepada dia harta, tapi dengan harta dia tu dia telah infak, telah membantu orang, telah tolong orang susah, telah memang dia menggunakan harta pada jalan kebajikan. Maka kita pun rasa juga, aku ni kalau kaya macam dia, aku nak sedekah ana al-laili wan nahar, aku nak sedekah siang, pagi, petang, siang, malam. Seorang lagi, orang yang punya ilmu, kita tengok dia Masya Allah, Tabarakallah, asyik mengajar je, tazkirah je, dan kita tengok dia sendiri beramal dengan ilmu yang dia ajar. Jadi kita pun rasa nak jadi macam dia juga. Maka ini kata di para ulama, ini bukan hasad, tetapi nama dia ghibtah. Maknanya kita bercita-cita nak jadi macam orang tu, tanpa kita nak hilangkan yang dia. Jangan pula kita nak jadi macam dia, tapi dia jadi macam kita, fakir. Itu nama dia hasad. Hadis ini jelas daripada Nabi SAW. Maka kata di para ulama, hadis ini lebih kepada al-munafasah, berlomba-lomba melakukan kebajikan. Maka ini dipuji, tidak dilarang, bahkan dipuji. Kita tengok orang ni kuat, dia beribadat, aku nak ibadat juga macam dia. Kita pergi, kita tanya dia, Pakcik, apa jadual Pakcik buat hari ni? Saya tengok daripada awal lagi, belum subuh dah ada di masjid, malam ada, tengah hari ada malam. Kita pun tak tanya. Dia cakap, aku baca Quran, aku zikir pagi petang, aku istighfar, aku solat. Kita pun nak jadi juga. Boleh. Kita tengok orang kaya, kita pun pergi cek harta kita ada banyak mana. Ada juga harta kita, kita pun nak infak juga. Dipersilakan. Artinya, kalau kita nak munafasah, nak tiru orang tu, nak lawan orang tu dalam perkara-perkara kebajikan, maka itu tidak nama hasad,
tapi dengan niat yang ikhlas. Kalau tak ikhlas dia jadi riak, itu bahaya. Maka kata di para ulama, al-ghibtah al-mu'minu yaghbitu wa la yahsud. Orang mukmin dia nak jadi macam orang baik-baik, tapi dia bukan hasad, nak minta hilang hak orang itu, tidak. Wal hasadu min sifatil munafiqin wal iyaz billah. Hasad itu daripada sifat munafik. Allahu akbar. Kita tengok sejarah hasad dalam dunia. Tanda tuan-tuan, sejarah history hasad. Mari mana? Hasad ini adalah merupakan dosa yang pertama dilakukan di langit, iaitulah hasad iblis kepada Adam. Dan dosa yang pertama dilakukan di atas muka bumi, iaitulah hasad anak-anak Adam, sehingga berlakunya pembunuhan. Maka kesimpulannya hasad itu daun qatil, penyakit yang membunuh jiwa manusia ataupun membunuh manusia sendiri apabila berlakunya sifat hasad itu di dalam diri manusia. Maka awal dosa di langit dilakukan oleh iblis, awal dosa di bumi dilakukan oleh anak Adam, iaitulah berlakunya hasad iblis kepada Adam dan berlakunya hasad sesama anak Adam. Kita kata wal iyazu billah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada penyakit yang berbahaya ini. Satu kisah dicerita oleh Imamul Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Seorang sahabat nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia kata al-hasadu da'un adilun. Ini pelik sikit ni. Hasad ini satu penyakit yang adil. Adil apa? Dia nak kena orang, nak suruh orang hilang nikmat orang. Apa adilnya tuan Syekh, tuan Khalifah? Faqilalah, jawab di Muawiyah, li'annahu yaqtulul hasid qabla an yasila ilal mahsud. Penyakit hasad ini membunuh orang yang bersifat hasad itu sebelum sampai kepada orang yang dia hasad. Apa dia ni? Kita kena faham betul-betul. Sebab bila orang itu bersifat hasad, maka dia akan duka cita, dia akan stres, dia akan tak boleh tidur, dia macam-macam penyakit yang ada pada dia, naik darah lah, kan? Sebab dia duduk berfikir macam-macam, nak hilangkan dengki dengan orang tu. Badan kita kata Masya Allah, Tabarakallah, inilah penyakit yang berbahaya. Maka bila dia hasad, dia duka cita, dia stres, dia serabut, dia sempit dada. Di saat orang yang dia hasad tu pula senang-senang je duduk di rumah dia, relax-relax, ya kan? Cuma kadang-kadang si hasid ini, orang yang hasad ini, mungkin sampai peringkat pergi mencari bomoh-bomoh, dukun-dukun, pawang-pawang, ahli-ahli sihir yang boleh menghancurkan kehidupan al-mahsud, orang yang dia hasad. Wal'iyazubillah. Mana ini sudah kemuncak lah. Mana bukan setakat dalam jiwa dia ya hasad, tapi dia sudah keluar daripada jiwa, dia sudah pergi kepada penyakit hasad yang sangat berbahaya. Penyakit hasad yang mana? Yang sangat berbahaya. Kita kata wal'iyazubillah, inilah yang kita takut. Maka para jemaah sekalian, orang yang bersifat dengan sifat hasad ini juga, dia tidak boleh menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tak boleh menerima takdir Allah. Sebab orang tu kaya, orang ni senang, orang tu susah, orang ni bahagia. Semua itu dengan takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi si hasad ini tak boleh menerima takdir, maka begitulah keadaannya. Jadi para jemaah sekalian, kerana kejelekan ataupun keburukan sifat hasad ini, Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita minta berlindung dengan Allah Taala daripadanya. Sebagian dalam surah wa min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan orang yang hasad itu apabila dia menghasut. Allahu Akbar.
Maka para jemaah sekalian, kata di para ulama, dia kata bimujarradi suduril hasad, bila dalam jiwa seorang itu sudah masuk sifat hasad, maka bermulalah kejahatan dalam diri dia. Allahu akbar, na'udzubillah. Jadi bagaimana kita nak? Maka kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatan orang yang hasad. Wal'iyazubillah. Tanda keburukan dia. Yang pertama, keburukan sifat ini Allah suruh minta berlindung. Yang kedua, hasad sifatul lil Yahud. Sifat bagi Yahudi hasad. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Puak-puak Yahudi Nasara ahlil kitab ni, dia tengok orang-orang Islam beriman, dia kata kalau boleh murtadkan dia orang tu, nak suruh hilang iman. Sebab apa? Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad dalam jiwa mereka. Dan sifat hasad ni jugalah mereka menolak, tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dalam ayat Al-Baqarah 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang ada kitab, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dalam kitab Taurah, sudah ada dalam kitab Injil sifat-sifat Nabi. Mereka kenal lebih daripada kenal anak dia sendiri. Tapi kenapa tak mau terima? Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, makna kita kata, kita simpulkan di sini, tabiat Yahudi bersifat hasad. Kalau kita orang Islam juga bersifat dengan ini, bermakna sifat Yahudi sudah ada dalam jiwa kita. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Nabi kata tak ada lah orang Yahudi dengki dengan kamu satu perkara yang dia dengki sangat, sebab dia dengki kepada kita sama-sama orang Islam ni. Bila kita jumpa, kita kata Assalamualaikum, kita dengki dia, iri hati dia bila dia tengok kita duduk salam-salam. Yang kedua, at-ta'min, ketika kita aminkan salat, amin, maka ketika itu Yahudi sakit hati. Masya Allah, tabarakallah. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah berpesan dalam banyak hadis-hadis tentang bahayanya hasad. Iyyakum wazzan, Nabi kata wala tahasadu, jangan kamu hasad. Dalam hadis lain Nabi kita sebut bahawa hasad ini alamat keburukan seseorang. Dalam hadis yang dikeluar oleh At-Tabarani daripada Damrah bin Tha'labah, qala la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu masih berterusan dalam kebaikan selagi mereka tidak ada sifat hasad. Kalau sudah ada hasad, down. Allahu akbar. Dan hasad ini adalah merupakan penyakit umat-umat terdahulu, bermula daripada iblis di langit, anak Adam di bumi, dan juga umat-umat yang lain yang telah binasa, puak-puak Yahudi dan Nasara. Kerana apa? Kerana hasad. Nabi sebut dalam hadis Abi Hurairah, sayusibu ummati da'ul umam. Hadis ini juga dalam At-Tabarani, dalam Al-Hakim dan lain-lain. Selagi akan menimpa ke atas aku ini penyakit yang telah menimpa umat terdahulu. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma da'ul umam, apa penyakit umat dulu tu? Qala al-asharu wal bataru wat tadaburu wat tanafusu fid dunya wat tabaghudu wal bukhlu hatta yakuna al baghyu thumma yakuna al haraj. Allah, tengok. Nabi kata penyakit dia ni al-asharu wal bataru, penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit tak mau berbaik, tadabur, tanafus fid dunya, berlomba-lomba dalam dunia, dan benci membenci, penyakit bakhil sehingga berlaku pada pembunuhan. Itu penyakit umat dulu, kan? Allahu akbar.
Baiklah para jemaah sekalian, mana hasad ini di antara menjadi punca kepada segala permusuhan di atas dunia ni, hasad. Bahkan dia pergi kepada pembunuhan. Pembunuhan, Nabi sebut dalam hadis, la yajtami'ani finnar muslimun qatala kafiran. Dan wala yajtami'ani fi jawfi mu'minin, maaf, kita ambil tempat kita. Wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak berhimpun dalam hati seorang hamba itu iman yang jitu dengan sifat hasad, dengki kepada orang. Ini bahaya. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain para ulama. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa orang yang betul-betul beriman, dia tidak ada sifat hasad. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita boleh simpulkan bahawa sifat ini sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab kita terlupa kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kita terlupa bahawa setiap orang itu tak dapat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kan? Seperti dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah daripada Ka'ab, Nabi SAW kata apa? Nabi sebut, wa ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Mu kena tahu apa yang kamu dapat. Kata orang, rezeki tak salah alamat. Betul. Hak kita dapat, Tuhan tulis, kita akan dapat. Wa ma akhta'aka lam yakul yusibak. Hak mana-mana yang Tuhan tak tulis kena kepada kita, tak dapat kepada kita, kita tak akan dapat. Allahu Akbar. Itu jelaslah. Satu lagi dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas pun sama juga. Maka para jemaah sekalian, itu secara ringkasnya tentang hasad. Kemudian kita pergi pula kepada kata-kata motivasi yang sangat besar yang disebut oleh para ulama Islam, di antaranya dengan ni kata-kata motivasi ni menarik daripada Ibnu Sirin. Tulis, Ibnu Sirin seorang ulama yang sangat warak, sehingga ditulis oleh penulis sejarah mengatakan ayatun fil wara'. Ibnu Sirin, dia kata apa? Ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunia. Aku tak pernah bersikap hasad kepada mana-mana orang dalam urusan dunia, tak mana. Sebab apa? Kalaulah dia ni ahli syurga, mana dia orang baik, kenapa aku nak sibuk dengan dunia dia yang hina, yang fana ni? Sebab benda ni kecil bagi dia. Akhirat tu dia dapat syurga. Allahu Akbar. Kalaulah dia tu ahli neraka, buat apa aku sibuk-sibuk dengan dunia dia yang dia dapat sementara atas dunia, di akhirat dia masuk neraka? Artinya kita usah duk sibuk-sibuklah dengan perkara-perkara itu. Kata-kata yang sama diambil daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dia kata apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam, kenapa kamu dengki kepada saudara kamu? In kana alladhi a'tahu, kalaulah dia dapat nikmat ini kerana kemuliaan dia, sebab dia orang baik, Allah Ta'ala beri, falima tahsud man akramahullah, kenapa kamu dengki, dendam kepada orang yang Allah muliakan? Nampak tak ni? Maknanya orang ni orang mulia, orang baik, Allah Ta'ala rezekikan dia. Kenapa kita nak dengki pada orang yang mulia? Allah Ta'ala muliakan dia. Kalaulah dia tu bukan orang baik, tapi Allah Ta'ala beri kepada dia luas kehidupannya, dia kata, kenapa kamu nak sibuk-sibuk dengan dia sedangkan dia tu mati ahli neraka? Biarlah atas dunia ni sekejap. Allahu Akbar. Jadi dua kata ulama Sirin, ulama-ulama salaf ini, Ibnu Sirin dengan Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alal jami', cukuplah untuk kita mengambil motivasi bahawa kenapa kita nak hasad dengan orang ni. Mana kalau dia tu orang baik, kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan dia? Nikmat yang dia dapat atas dunia ni kecil nak banding dengan nikmat syurga di akhirat.
Kalau dia orang tak baik, kenapa kita tak sibuk dengan dia? Nikmat yang dia dapat atas dunia ni sekejap je, mungkin 10-15 tahun, lepas tu dia pergi ke neraka, na'udzubillah. Buat apa? Baiklah kita sibuk-sibukkan diri kita, daripada duk sibuk dengan orang yang entah apa akan jadi kepada dia. Kita sibuk diri kita, aku ni ke mana nak pergi? Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada beberapa fakta yang menarik untuk kita ulang kaji ataupun uji kaji, kata orang. Yang pertama, innalil hasadi asbaban. Sebab-sebab terjadinya hasad. Kenapa? Sebab yang pertama, ini tanda pelajar-pelajar kita ni Masya Allah suka menulis, kan? Barakallahu fikum. Allah Ta'ala lah berkat ilmu yang kita dapati ini, insya Allah mudah-mudahan kita hilangkan sifat ini dalam jiwa kita. Yang pertama, sebab yang pertama berlakunya hasad, dha'ful iman. Iman kita lemah. Wa qillatul khauf minallahil malikid dayan. Sedikit je dalam hati dia sifat takut kepada Allah yang akan membalas segala perkara pada hari kiamat esok. Orang yang ada sifat takut, dia tak dengki dengan orang. Dia tak akan buat benda yang Tuhan marah. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, punca berlakunya hasad, hubbud dunia wa hubbur riyasah wal jah was sultan. Cinta ke dunia, cinta pangkat, cinta jawatan. Maka dia takut orang ambil jawatan dia, maka mulalah hasad. Ini kita nampaklah, sama ada orang-orang politik dengan cara dia, masing-masing berebut kerusi. Pasal itulah saya kata, kerusi orang jangan cuba nak tarik. Kalau tarik, kena. Sama ada masuk penjara atau kena fitnah dan macam-macam kena. Sama-sama pegawai-pegawai penjawat awam, sama juga. Ia ni tak mau naik pangkat, ia ni ditahan pangkat, ia ni ditukar sana sini. Sewenang-wenangnya. Sebab apa? Sebab bimbang kedudukan dia terancam. Oh, masalah. Apa sajalah dalam bab dunia ni, kita nampak puncanya mari daripada sini. Sebab apa lagi ni? Harta contohnya. Kerana bisnes. Aku buka kedai sini, dia buka kedai belah sana. Nanti orang tak beli sini, mula pula hasad. Macam-macam punca yang berlaku. Mari daripada mana? Mari daripada hubbud dunia, hubbur riyasah, cinta kepada jawatan, pangkat dan kedudukan. Ini punca hasad. Dia naik pangkat, siapa dia bagi kelulu? Oh, mula cari. Dia mula cari, mula korek, mula nak memburuk-burukkan. Itu banyaklah kes-kes yang berlaku. Yang ketiga, ini kita minta maaf awal-awal lagi. Punca berlaku hasad, khaufut tazahum. Kerana bimbang berebut tempat. Tadi berebut kerusi, ini berebut tempat. Sebagaimana yang berlaku di antara isteri-isteri madu-madu ni berlaku. Kita tengoklah dengki bini nombor 1 dengan nombor 3, nombor 2 kan. Banyak berlaku dengki. Dia kadang-kadang yang nombor 1 baik boleh terima, sebab dia pun tak larat dah nak nak jaga suami dia tu. Ada orang nak tolong, dia bagi. Tapi masalahnya kadang-kadang yang nombor 2 ni pula buat masalah. Dia lah dia ambil kawan tu, dia pula lebih-lebih nak suruh lebih, maka berlakulah. Ataupun sebaliknya, wallahu alam, dunia ni macam-macam. Dan berlaku juga hasad di antara adik-beradik. Masing-masing nak dapat tempat di sisi ayah, nak suruh ayah sayang, senyap-senyap tukar nama tanah, diam-diam pergi beli kereta, letak nama dia, dan macam-macam lagi lah, tukar nama tu, tukar nama ni. Sebab apa? Sebab kita nak mencari kedudukan di sisi ibu bapa. Ini juga berlaku kes. Allahu Akbar. Sebab yang keempat, tanda al-kibru, puncanya sifat takabur. Tengok lima kita ni. Marah, ghadab, al-hiqdu, al-hasad, at-takabur. Mana bila dia mari takabur, dia tak boleh terima orang lain tu lebih daripada dia. Batarul haq wa ghamtun nas. Tak boleh terima, maka dia hasad.
Bila hasad, dia bercita-cita supaya hilang nikmat kawan tu, maka itu nama dia hasad. Yang kelima, tanda kita tak boleh menerima kelebihan yang ada pada orang lain tu, kan? Pasal itulah kata orang, bila banyak kelebihan, maka ramailah orang hasad. Bila kita tak banyak kelebihan, orang pun tak dengki kita. Nak dengki buat apa? Tak ada benda, tak ada point, kata orang. Tak ada point nak buat. Kerana itu, kata di para ulama, ista'inu ala injazi hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kamu mesti buat strategi untuk menjayakan perancangan kamu itu dengan sembunyikan. Perancangan kita ni kita sembunyikan. Ni tidak, baru je buat perancangan. Kata orang blueprint. Baru buat proposal. Oh, iklan siar-siar. Aku projek gini. Habis kena cantah ni orang panggil turun tak bertangga. Pasal apa dia kata fa inna kulladzi ni'matin mahsud, setiap orang yang Allah Taala nak beri nikmat akan didengki oleh orang. Maka kita jangan tunjuk segala perkara. Ni anak tengok ada kawan-kawan kita ni sangat. Semenjak PKP ni saya tak pernah lagi tak dapat solat Jumaat. Oh, kata apa benda yang duk tulis macam ni? Dia pun letak ayat Quran di bawah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kamu kena cerita. Cerita apa? Cerita menyakit hati kepada orang. Orang lain, aku dah 14 minggu tak boleh solat Jumaat, engkau boleh sewena-wenanya 14 semenjak PKP ni tak pernah aku tak dapat solat Jumaat. Tulis apa kat Facebook? Apa faedahnya? Nak nunjuk nikmat apa benda kita ni? Lah. Sembunyikan. Kita kata alhamdulillah. Kalau dengar kawan-kawan duk mengadu tak dapat solat Jumaat, kita kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami walaupun sedikit, walaupun dalam keadaan begini, kan? Allah, ya Allah, angkatlah bencana Covid ini daripada negara kita. Ya Allah, bukalah pintu hati penguasa-penguasa agama ni supaya membenarkan kami solat di masjid dengan SOP yang telah digariskan oleh pihak KKM, kan? Walaupun kita dituduh, dihina, diperli mengikut mazhab WHO contohnya, boleh yang kami boleh solat di masjid. Ini maka setiap orang yang ada nikmat itu akan didengki. Kerana itu jangan duduk tunjuk-tunjuk. Ni dapat isteri tayang-tayang kat sana sini, akhir sekali orang dengki, tengok-tengok isteri dia jadi lemah, kena penyakit hasad, kena penyakit ain dan macam-macam. Kita mengatakan ini sangat berbahaya. Yang keenam, yazilu bil hasad, di antara punca berlaku hasad je al-mujawaratu wal mukhalatah fil a'mal. Tanda ni. Al-mujawarah wal mukhalatah, bercampur dalam buat tempat kerja. Contohnya kita kedai kat sini ni, kedai sebelah ni, kan? Kedai kita ni masya-Allah 1 jam seorang tak masuk. Kedai kawan sebelah ni kata orang tak cukup tangan. Orang mari berduyung-duyung. Sama ya kedai, sama-sama cantik, sama-sama dekor, kan? Lampu sama berkelip, lelak begitu, lampu sama syarikat. Tapi dia ni ramai, dia ni tak ramai. Mulalah dengki. Maka kita mengatakan ini di antara puncanya mujawarah. Di dalam gereja-gereja buat, tak kira lah apa jenis orang pun mesti ada munafasah. Maka kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Punca-punca yang berlaku ini cubalah kita cari supaya tidak. Ana suka tengok orang siar gambar di Madinah Munawarah, 2 kedai yang berjiran. Kedai sebelah ni ramai orang, Masya Allah, tabarakallah, jual benda sama. Dia biasanya kalau di tempat kita ada juga ada, macam di bazar gitu, benda sama. Kalau attar bakar, dia panggil attar ni, jual wangi-wangian baharat, rempah ratus ni, itu dipanggil attarat orang Arab. Kalau kedai ni mungkin 10 buah. Madu pula berderet sana, berjujuk sana sini, kan? Jadi kedai pakcik ni Masya Allah, dia tengok kedai dia laku daripada pagi sampai ke pukul 10 contoh juga tu, orang duk beli. Kedai sebelah ni tak ada orang masuk. Akhir sekali dia tutup kedai dia. Bila orang datang, dia kata sela ke jiran saya. Sela ke sebelah. Barang sama semuanya, madu belaka semuanya. Kita kata Masya Allah, tabarakal, bukan kata perli. Oh, awak relax je hari ni.
Tutuplah kedai, mari kerja dengan saya. Tak ada. Maknanya dia mempunyai ihsas, bersifat ihsan sama-sama kita, bukannya munafasah berebut lah. Kita dak asyik nak cari bomo selalu kan. Baiklah. Maka timbul satu soalan, hal yahsudul mu'min? Adakah seorang mukmin itu bersifat hasad? Tengok ni. Tanda kata-kata ni. Adakah seorang mukmin itu bersifat hasad? Seorang laki-laki mari tanya Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Dia tanya Hasan Basri, qala lirajulin. Dia pun jawab. Hasan Basri jawab, ma ansaka bani Yaqub? Melupakah apa yang berlaku kepada anak-anak Nabi Yaqub, adik-beradik Yusuf yang 10 orang tu? Tinggal Yusuf dengan Bunyamin 12. Kan? Melupa. Tanda tuan-tuan, surah Yusuf ayat 8 ayat 9, iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun. Yusuf dengan adik dia Bunyamin tu sayang sangat nak ayah kita dengan dia ni. Sedangkan kita ramai, kita banyak, kita yang buat kerja, kita yang cari makan contohnya. Akhir kala uqtulu Yusuf. Mula dendam. Kata di Hasan, melupa ke apa yang berlaku pada anak Nabi Yaqub? Qalu na'am, walakin ghammihi fi sadrik, fi sadrika, ay akhfihi. Ghammihi fi sadrik, maknanya kamu sembunyikan dalam dada kamu, kamu sembunyikan. Fa innahu la yadurruka ma lam ta'du bihi yadun wala lisan. Maknanya kalau dalam hati kita ni ada perasaan tak baik kepada orang, yalah, kita ni manusia. Maknanya kita ni orang kan. Bila kita tengok orang yang ada kelebihan, mesti kita rasalah juga dah. Tapi perasaan itu sembunyikan dalam dada kita, di samping kita istighfar, astaghfirullah, 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 dengan syarat la malam ta'du bi yadun, jangan sampai tangan yang bertindak, tulis, wala lisan, lidah yang berkata-kata. Mana jangan dikeluarkan daripada hati kita, setakat itu je. Sampai kita ilaj, kita cuba mengubatinya insya-Allah. Kalau tidak, kita jadi orang hasad. Pasal itulah kata orang, al-hasud la yasud. Boleh tulis, al-hasud la yasud. Orang yang ada sifat hasad, dia tak boleh jadi ketua. Tak boleh jadi ketua sebab dia tak adil. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita terhad, saya pergi kepada ilajul hasad. Bagaimana kita nak mengubati penawar kepada hasad? Bagaimana kita nak ubati penawar kepada hasad? Yang pertama, tanda mudah ya. Pertama, nak buat apa ya? Yang pertama, zikrul maut. Hendaklah kita banyak mengingati mati. Kata di Abu Darda radhiyallahu anhu, ma aktsar abdun zikral mauti illa qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Apabila seorang hamba Allah Ta'ala itu banyak mengingati mati, maka kuranglah kegembiraan dia dan kuranglah sifat hasad dia. Nak gembira macam ni, ingatkan mati kan. Yang kedua, al-qanaah. Kita pasak dalam jiwa kita sifat berpada redha dengan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Itu dia panggil qanaah. Rasa berpada, cukup dah. Jangan dengki dengan orang. Kata di setengah hukama, man radiya bi qada'illahi ta'ala lam yaskhathu ahadun. Siapa dia redha dengan qada Allah Ta'ala, dia tak akan marah pada orang. Orang tu dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, hani'an lahu. Siapa yang berpada, rasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia, lan yadkhul hasadun, maka hasad tak akan masuk dalam jiwa dia. Ingat, redha dengan takdir Allah Ta'ala, kita tidak akan marah kepada orang. Kita bersifat qanaah dengan pemberian Allah Ta'ala, kita tidak akan hasad. Allahu Akbar. Penawar yang ketiga, kita kekang nafsu kita, kita kawal nafsu kita kan, daripada
supaya mencintai saudara kita yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tengok orang sahabat kita, keluarga kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah sahabat aku, tahniah tuan. Kalau keluarga kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah Allah Taala rezeki kepada awak, suka. Ni dak ni ya, sebab yang kita mula jadi hasad ni sebab kita dengki, berendam. Yang keempat, hendaklah kita sentiasa memikirkan kepada kesan buruk kepada sifat-sifat hasad. Orang sifat hasad ni sangat buruk dia punya kesan. Maka itu di antara 4 perkara penawar hasad. Banyak lagi lah, tapi ringkas-ringkas kita. Kalau tuan-tuan rasa nak baca yang panjang sikit, dalam kitab saya ni, kitab yang ana tahqiq ataupun syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dalam kitab ni panjang sikit. 10 sifat mazmumah, kemudian bagaimana penawarnya, dan 10 sifat mahmudah, bagaimana kita nak hiaskan hati. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni. Baiklah, yang seterusnya saya pergi secara ringkas. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 10 perkara bagaimana kita nak menolak, benteng diri kita daripada terkena hasad. Min syarri al-hasid, daripada kejahatan orang hasad ni macam mana. Yang tadi kita nak ubati penyakit, yang ni kita nak tahan, kita nak bentengkan diri kita ni daripada orang-orang yang berpenyakit hasad. Yang pertama, tulis laju sikit, masa kita lewat. Yang pertama, at-ta'awuz billah, sentiasa kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala min syarri hasidin iza hasad. Yang pertama, sentiasa baca zikir pagi, zikir petang, baca kita punya perisai Muslim, jangan lupa ni, zikir pagi petang ni sentiasa baca. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah, kan? Insya-Allah. Baik. Yang kedua, kenalah kita banyak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan ketaatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, insya-Allah. Yang ketiga, kita coba sabar terhadap kerenah orang-orang hasad dan permusuhannya. Jangan kita pula lawan. Dia hasad, aku lah, biarkan. Mungkin lama-lama dia akan hilang perasaan dia tu. Yang keempat, kita kena banyak bertawakal kepada Allah. Setelah kita baca zikir, setelah kita buat segala kebaikan, kita serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita cuba kosongkan hati kita daripada berfikir kepada orang yang dengki kepada kita. Sebab kalau kita duk mikir, kita jadi stres, jadi boring, jadi serabut. Jadi kita jangan duk fikir, biarlah. Atas dunia ni tak lama, hilanglah tu. InsyaAllah masuk dalam syurga nanti tak ada dah. Tidak ada lagi orang hasad-hasad, tak ada. Yang keenam, kita tumpukan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla, mencari keredaan Allah. Yang ketujuh, sentiasalah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Marinya penyakit, marinya musuh kerana dosa-dosa kita, maka kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, kita cuba padamkan api hasad itu dengan kita buat baik pada dia. Contohnya, kita tahu orang ni dengki dengan kita, kita pergi rumah dia, kita kirim hadiah, hantar ucapan-ucapan, biar dia mikir, aku duk dengki dengan dia tapi dia baik dengan aku. Lama-lama hilang, insya-Allah. Api tidak dibalas dengan api dibayar dia dipadam dengan air. Yang terakhir, hendaklah kita tajrid. Yang ke-10, tajridut tauhid, mantapkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita dapat tauhid, ketika itulah kita akan kuatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalaulah orang ni sudah kena, kita banyakkan ruqyah. Ruqyah ni, apa dia ruqyah? Kita jampi secara sendiri. Ini dalam kitab Perisai Muslim ni ada, tuan-tuan.
Di antaranya Nabi SAW datang seorang, Jibril datang, tengok Nabi SAW sakit, maka Jibril doa pada Nabi, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqiq. Cuba baca. Ingat-ingatlah kalau mana yang tengok dalam kitab perisai itu ada, dalam perisai Muslim insya-Allah ada, ataupun dalam risalah yang saya keluar ni, tajuk risalah ini motivasi pesakit, ada ziarah orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, kita kena baca doa-doa yang maksur yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk main jampi jemalang tu jemalang ni, tak ada faedah belaka tu. Jemalang bumi, jemalang apa benda, jemalang planet, habis kita lah. Baik. Kalau kita tahu orang ni yang buat hasad, penyakit ain, kita minta dia mandi, ambil air yang dia mandi itu disiram ke atas orang yang sakit tu. Tapi masa apa dia nak mengaku, kan? Nabi sendiri SAW juga sentiasa ruqyah ataupun baca pelindung kepada cucu dia. Di antaranya dia kata, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca. Baiklah para jemaah sekalian, itulah beberapa perkara yang sempat kita bincang-bincangkan. Maka kita mengatakan bahawa, wahai orang-orang yang bersifat hasad, perbuatan kamu itu sangat berbahaya, menghilangkan pahala kamu, menyakiti saudara kamu. Dan kita kena tahu sifat hasad ni tak akan hilang kecuali apabila turun Nabi Isa AS di akhir zaman nanti. Dan juga apabila seorang itu masuk dalam syurga, dalam syurga tak ada sifat hasad. Jadi siapa yang nak masuk syurga, hilangkan sifat ini di atas dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit yang berbahaya ini, penyakit hasad, da'ul jasad. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.